Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, inayah dan juga iradah Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini diberi kesempatan kepada kita semua untuk berada dalam program Sembang Legend Zulhamad, iaitu episod yang sudah masuk ke episod berapa? Episod 16 dah pada kali ini, mana 16 siri sudah kita berada dalam program Sembang Legend ini, dan tak termasuk program-program khas ataupun Sembang Legend khas yang saya buat pada hari Jumaat satu Ahad yang lepas lah. Dan terlebih dahulu saya minta sahabat-sahabat untuk share terlebih dahulu sebelum kita pergi ke bual bicara ataupun sembang-sembang kita pada malam ini bersama dengan tetamu jemputan saya yang telah saya war-warkan pada hari ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan, iaitu artis ataupun selebriti yang membawa imej ataupun menyanyikan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan, iaitu saudara Dakmi. Okey, sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Dakmi, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan kepada tuan-tuan dan puan. Kita tinggal hanya lebih kurang dalam 4 hari saja lagi untuk kita untuk Ramadan ini sebenarnya meninggalkan kita. Sudah pasti bagi orang-orang yang alim ulama, orang-orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan bahawa kehilangan Ramadan nanti akan mendatangkan kesedihan. Tetapi bagi orang yang tidak suka berpuasa, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hilangnya Ramadan ini satu kegembiraan. Itu perbezaan dia. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya nak mempersilakan sahabat saya, iaitu saudara Dakmi. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Demam apa khabar? Sihat kau? Baik, alhamdulillah. Syukur. Nampak pun sihat tu. Kalau tak sihat tak live malam ni. Okey, kat rumah, Mi? Ke dekat mana? Dekat kampung ke mana ke? Kat Ipoh ke? Kat rumah Ustaz, kat Shah Alam. Kat Shah Alam Oh, stuck sikit. Kita punya visual macam stuck sikit. Okey. Okey, tak apa, Mi. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan perbualan kita pada malam inilah, malam selepas tarawih ni, diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendatangkan manfaat kepada viewers kita yang ada. Mungkin ada yang masih lagi solat tarawih ni, Mi. Ya. Waktu ni sekarang ni. Tadi buat masih lagi yang buat 8 sekejap lah ya. Yang buat 23 lagi. Yang buat 23 mungkin lepas ni apa nama ni, yang buat 23 lambat sikit lah. Tapi ada orang dia buat 8. Kemudian dia berhenti rehat, minum air, kemudian dia sambung lagi pun boleh sebenarnya. Boleh. Dia solat tarawih ni. Saya sama ke Ustaz. Tadi saya cakap dengan Zaujah tadi. Hari ni kata nak borak dengan Ustaz Zul. Kita buat 8 dulu lah, kita sambung kemudian lah. Dia ada dekat dalam. Dia solat tarawih ni, dia ramai orang kata, "Oi, kena buat." Tak. Mayan 2 rakaat, relax sekejap. Boleh, dia kata boleh minum. Boleh. Lepas tu sambung balik 2 rakaat. Sambung lagi balik 2 rakaat. Boleh borak-borak lagi. Boleh borak-borak. Sebab tu tarawih tu maksudnya rehat lah. Boleh berehat, boleh tu. Sembahyang 2 rakaat rehat, sembahyang 2 rakaat. Tetapi selalu sembahyang 1 rakaat nak rehat tak boleh lah. Kena habis 2 rakaat. Paling sikit. Paling sikit 2 rakaat. Tiba-tiba witir mana boleh. 2 rakaat lepas tu witir ya. Tak jadi.
Itu. Mi, ramai masa saya iklan tadi. Aha. Saya kita nak iklan kan bersama dengan Dakmi. Ada orang tanya, Dakmi tu nama benar dia ke? Dia kata, nama Tak, sebenar benar. Sebenar nama sebenar. Dakmi tu nama orang Melaka sebenarnya. Orang Selatan, orang Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor. So, dia Dak tu maksudnya budak. Oh, budak. Budak. Dak Zul, jadi boleh ni. Dak Zul. Lain macam. Dak Zam macam tu lah. Mana Dak Zam ni tak ada timbul ni. Biasa ada dia dengan Dak Api. Dak Api untuk pihak. Hari ni eloklah dia dengan timbul. Dia tak jadi apa pada tu. Takut gelak je. Tak boleh lah duduk dengan dia. Duduk dengan dia 1 jam, 50 minit tu gelak. Gelak je. Hari tu kita orang ada video call WhatsApp ya, 4 orang. Saya, Abang Zam, Demaiden dengan Api Utopia. Bercakapnya durationnya 30 minit tapi gelak saja 25 minit. Betul lah tu. Gelak saja 25 minit. Betul lah tu. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak perkenalkan sahabat saya ni, Dakmi ni, nama sebenarnya Azmi bin Abdul Manap. Kan orang Melaka. Jadi bila orang Melaka ni dia macam disebut tadilah, bedak tu mewakili budak kan. Budak-budak, jadi nak ringkaskan dia dak. Itu apa cuma eja dia DAQ lah, bukan DAK. Mula-mula tu komersial DAK lah. Lepas tu ada tuan guru lah dia letak nama DAQ MIE ni, Dakmi cakap apa maksud dia? Dia cakap lah maksud dia, saya pun tak tahu. Dia kata dakwah umumi. Dakwah umumi. Kemungkinan itu daripada perkataan Melayu lah kan. Dak tu dakwah. Mi tu mana dakwah umum. Bagus juga kan. Katakan dakwah umum. Tapi Mi lahir dekat Simpang 4 lah Mi. Saya lahir kat Negeri Sembilan. Saya lahir dekat Tampin. Pasal sebab masa tu saya ada sejarah. Family saya ada sejarah pasal ketika mak saya kandungkan saya, umur 4 bulan kami keluar daripada kampung. Oh, tak pernah keluar ke tak boleh keluar? Tak pernah keluar. Kena keluar pada kampung. Ada satu masalah lain lah. Dan 4 bulan, bulan ke-6, bulan ke-7, kami duduk di masjid. Abah, mak duduk di masjid, adik-adik. Duduk di masjid, dalam masjid ke? Masjid. Di masjid, betul-betul di masjid. Ke Abah memang bertugas di masjid? Tidak. Pada ketika tu. Saya tahu cerita ni pun selepas berpuluh-puluh tahun pun saya tahu. Okey, lepas tu? Lepas tu, masa nak melahirkan saya tu, memang ada complication sikit lah. Masalah sikit. So, kena bawa ke hospital. Hospital Alur Gajah masa tu tak sebagus hospital Tampin. So, saya dibawa ke hospital Tampin dan lahir di sana. Saya satu-satunya adik-beradik yang lahir di hospital dan di luar daripada Melaka. Lepas lahir bawa balik. Oh, okey. Masa ayah orang Melaka, mak ayah orang Melaka ke macam mana? Mak ayah orang Melaka. Tapi mak ni dia ada keturunan sebelah pantai timur. Tapi saya tak sure sebelah mana. Oh, okey. Abah memang ada keturunan. Abah ni keturunan ni memang keturunan ulama. Okey, daripada keturunan ulama. Untuk guru lah. Guru. Dan saya dapat tahu sebelum dia meninggal, dia beritahu tok kamu merupakan seseorang di Ulu Terengganu. Dia memang ulama di kat Ulu Terengganu. Oh, maksudnya Abah ni ayah mana atuk ni orang Terengganu? Tak tahu. Bukan. Pasal sebelah Abah punya atuk, maknanya saya punya moyang. Moyang saya dihantar ke Hulu Terengganu untuk mengajar. Masa tu dia mufti. Dia kena hantar ke sana. Okey. Macam zaman Rasulullah hantar pergi perutusan mufti, gubernur kan. Daripada Melaka hantar ke sana, kemudian daripada Mekah hantar pergi Yaman kan gitu. Betul. Mi, kita ambil satu ni Mi. Satu daripada tu, Mali. Saya punya gitaris. Assalamualaikum Ustaz dan Dakmi. Moga sihat. Alhamdulillah sihat. Nampak tak tadi? Start.
Line tak apa cantik lah. Waalaikumsalam. Okey. Line tak apa cantik ni. Gerak-gerakkan sikit. Pasal line tak apa cantik. Dia macam ada stuck tadi. Ada orang call. Oh, ada orang call. Buat call tu. Okey, semula ni. Ni daripada Mali. Assalamualaikum Ustaz dan Dakmi. Moga sihat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih doa. Tu. Mali tadi yang insya-Allah kita sekejap lagi kita akan dengar lagu yang dibuat original oleh Mali. Dakmi ni orang Nagori, waris Dan. Oh. Kita sepadan. Saya boleh cakap Melaka, saya boleh cakap Negeri Sembilan. Dan boleh cakap Terengganu juga. Boleh cakap Terengganu. Sebab saya duduk Terengganu lama. Dan berpondok di Terengganu kan? Belajar di Terengganu. Betul. Dan ni daripada orang Astro ni. Muhammad Mahathir, Tun. Muhammad Mahathir. Belanja satu lagu bang. Boleh. Kejap lagi. Boleh. Kemudian ni kawan juga ni, Dr. Azman Salam daripada Kementerian Pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mula sekolah rendah kat mana ni? Saya sekolah dekat peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, cuba cerita sikit. Mungkin ada peminat nak tahu. Sekolah rendah, saya sekolah dekat sekolah kebangsaan Sempapat. Masa tu bapak mengajar kat situ, abah mengajar situ. Bila saya masuk sekolah tu, abah minta guru besar pindahkan di tempat lain sebab dia tak nak mengajar saya. Sebab tak nak mengajar tu sebab nakal ke apa? Mungkin lah. Dia tak nak dia kak. Orang dulu lain lah. Orang dulu dia cara fikir dia lain. Betul. Kalau kita tengok suasana dulu, kalau belajar di sekolah, yelah masa tu tak tahulah macam saya kehidupannya susah. Susah. Ayah kerja di estate, mak masa tu menurut getah je. Arwah dah, ada dua arwah dah. Jadi maknanya kehidupannya begitu susah. Sehingga kan yalah kadang-kadang kita tengok saja apa yang orang lain dapat. Apa jiran saya dapat, saya tengok saja. Nak dapat, tak dapat. Kan. Jadi pada waktu tu. Jadi waktu tu kalau nak mengaji Quran dekat rumah pun boleh. Sebab ayah boleh mengajar, mak pun boleh mengajar. Tapi dia hantar rumah orang lain. Mungkin waktu tu tak tahu macam mana kan. Saya Ustaz dekat rumah, ni jadi macam madu tau. Semua datang. Abah ni mengajar Quran satu kampung, seluruh kampung, beratus orang datang. Oh. Okey. Memang dia guru Quran lah. Dia memang guru Quran, dia memang guru agama, dia memang cikgu sekolah. Cikgu bahasa Malaysia. Lepas tu dia kalau orang datang tu hari-hari saya ingat lagi umur saya 5 tahun sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun tu memang orang akan datang mengajar dengan abah sampai umur abah sampai saya darjah 3 kot. Jadi dia dalam umur 9 tahun abah diminta untuk jadi imam kampung. So dah tak boleh nak mengajar lah. So rumah saya kosong. Jadi tak boleh Jadi daripada situlah sebenarnya asas pendidikan agama tu dah ada kat situ kan. Asas. Tapi ngaji Quran dengan abah ke ataupun memang ngaji Quran dengan ustaz lain? Dengan ngaji Quran saya tak ngaji dengan abah. Saya duduk dengan abah, saya tengok je abah kata duduk dengan dia. Saya duduk dekat dia punya paha lah. Tahu-tahu saya dah hafal lah surat. Sampai asma rabbika alladhi khalaqa. Kau dah hafal ke? Hafal. Lepas tu dia test saya sedap. Dengar hari-hari Ustaz, tahun hari-hari. Beratus orang. Kan? Iyalah, betul lah. Masuk dalam kepala kan. Itu barakah Al-Quran tu, suasana tu. Betul. Barakah Al-Quran memang ada kat situ. Lepas tu sekolah rendah? Okey. Sekolah rendah sampai darjah 6 lah kat situ sekolah kebangsaan Sempapat, Alur Gajah Melaka. Keluar je tu Sempapat tu nanti orang tunjuk mana rumah. Memang ada lah sekolah tu. Saya Saya pernah lalu situ, memang ada sekolah tu. Memang ada kan? Arah ke Perisi. Ada. Kemudian saya darjah 5 saya punya tu penilaian tak bagus, dapat 2A 3B je. Bagus tu. Ada orang tak dapat A pun tak apa, B tak ada, C pun. 5C. Kita orang gila main bola masa tu. Ustaz 5C kan? Tak, bukan. Saya bukan 5C. Bukan 5C. Ada kawan-kawan dapat 5C. Jadi 2A 3B. Kira okey lah. Waktu tu penilaian darjah 5, generasi baru tak tahu penilaian darjah 5. Darjah 5. Dulu darjah 5. Darjah 6 mulun lah main bola betul-betul kan. Honeymoon.
Kemudian darjah 6 tu sekolah petang sekolah agama kan. Petang sekolah agama. Petang sekolah agama, pagi Ustaz Baharudin, petang dengan Ustaz Syarifah, saya belajar. Jadi petang kita paksa kami 2 orang je yang lulus untuk bahasa Arab dan pengajian agama ni. So daripada situ boleh pergi sekolah asrama. Sekolah menengah tu masuk asrama? Tak pergi. Abah tak bagi. Mak tak bagi. Cakap apa tak bagi? Tak apa. Kalau tak bagi tu takut anak manja ke apa macam tu? Saya seorang Ustaz, tinggal anak lelaki Ustaz. Sebab masa tu kita orang buat sawah. Kalau saya pergi sawah tak ada siapa nak buat. Tak ada siapa nak menanam padi lah. Tak ada orang nak buat. Jadi yang bawah saya perempuan. Perempuan ni dapat 5A. Dapat 5A terus pergi asrama. Allah cakap sakit jiwa. Jadi mana dengki lah. Dengki pun nak buat apa kan. Dah ada lelaki nak bantu mak ayah kan. Saya kena bantu mak ayah sampai form 3. Okay. Sebab sebab form 3 tu, sekolah saya pergi yang form 3 tu ialah sekolah menengah SPA 4. Saya batch kedua. Sekolah tu hanya sampai tingkatan 3 sahaja kat sekolah tu. Okey. Jadi tu, yang masa tingkatan 4? Tingkatan 4, sekejap. Saya skor. Saya skor. Berapa aggregate? Bawah 10. Kalau bawah 10, biasa kalau bawah 10 kena pergi sekolah asrama penuh. Biasanya lah. Saya dapat sekolah asrama penuh, Ustaz. Tapi saya pun tak dapat pergi juga. Abang cakap tak payah. Duduk je dalam rumah. Mana kalau SRP skor, hebat lah waktu tu. Kalau SP, dulu SRP dia kira pergi aggregate kan. Betul. Baru mungkin tak tahu aggregate. Kalau dapat 5 aggregate, best. 5A lah. 5A lah. Tu hebat lah. Mana kalau bawah pada 10 ni kira top student lah. Kami ada 100, masa tu saya punya batch dia 128 orang. Saya ingat 120 orang lulus penuh. CJ penuh lah, lulus penuh lah. Lulus penuh. Terkejut semua sekolah satu Melaka. Sebab sekolah tu baru batch kedua. Batch kedua SRP. Batch kedua SRP. Jadi sekolah-sekolah yang lain yang form 5 ni semua nak budak-budak ni. Semua nak budak-budak ni. Mana offer lah nak pergi sekolah mana-mana. Tapi kena masuk asrama, salah. Saya tak dapat pergi asrama. Tapi akhirnya, sekejap. Lepas tu saya dapat offer pergi teknik Tengku Jaafar Seremban. Okey. Kawan-kawan semua pergi ke sekolah teknik sekolah teknik Bukit Piatu. Di Bukit Piatu Sekarang tu salah seorang daripada kawan kita tu lah bekas Ketua Menteri Melaka, Adli. Bekas apa? Ketua Menteri Melaka. Yang baru ni Adli. Tu member demo tu. Best kami ya. Best kali best lah maknanya. Kali best lah. Roha Haris ni classmate. Dia tak berclear? Kawan-kawan saya yang daripada sekolah menengah SPA 4 tu, Roha, Haris, Mak Akhir, semua yang pergi teknik tu. Saya 3 orang ni kat Tengku Jaafar di Seremban. Saya, Radwan Muhammad dengan Muzaini Abu Hassan. Seorang Radwan sekarang ni dah jadi pegawai bank dekat bank. Okey. Muzaini sekarang ni dah jadi cikgu. Best, dia memang dia memang cikgu yang bagus lah. Memang cikgu Kokyu yang memang sangat-sangat rajin. Tak salah pun dia jurulatih. Jurulatih bola tampar Ustaz kebangsaan. Ya, sekarang? Sampai sekarang? Sekarang. Mungkin lah kan. Kita pun tak tahu situasi tu. Nanti saya kenalkan Ustaz kan. Cantik-cantik. Ajak ngeteh lah. Muzaini Abu Hassan. Sambil tu kita boleh minum-minum ni nak beritahu, nak promote sekali lagi ni. Apa nama ni? Muruku Legend. Muruku Crispy Nizam Laksmana ni. Siapa nak muruku ni memang best. Saya sebenarnya order itu nak habis dah ni. Nizam nanti bagi Dan satu ya. Boleh. Saya tu makan benda ni. Tu Almond London. Dia ni apa Nizam ni, apa nama ni, muruku ni memang best. Pasal harga pun tak mahal. 1 kg dia RM13 je. Dia punya rasa macam mana? Tak pernah rasa lagi ni. Besok atau lusa nak pergi tempat dia lah. Dia punya rasa cakap ni, kalau makan ni kan, dia payah nak berhenti macam kita makan kuaci.
Allah. Dia Ah, addicted editor, tapi dia tak kenyang. Makan pun tak kenyang. Macam makan kuaci. Itu yang jadi itu tu. Kan? Tapi memang best. Memang best. Boleh try lah nanti. Cakap kat Abang Nizam nanti. Kalau dia masuk kan ni, kita beritahu. Okey, ni ada Dr. Azman juga ni kata, jamming sedap dua suara ni. Oh. Jamming. Nasib baik COVID. Kalau tak COVID, ajak datang sana. Memang. Kita selalu jamming dekat tu Bandar Seri Mahkota, Bandar Seri Putra tu. Ada satu studio kat situ kan. Okey Mi. Sepanjang tempoh di sekolah menengah dan sekolah rendah, ada tak terlibat dengan nyanyian ke ataupun pertandingan tilawah ke? Ada tak? Dia sebenarnya daripada darjah 4 lagi. Darjah 4 tu kira macam darjah 4 kira darjah 1 untuk sekolah rendah, untuk sekolah agama Arab ni. 4, 5, 6 Ustaz kira 4, 5, 6 maknanya habis sekolah rendah lepas tu darjah 1 sampai tingkatan 5 saya memang 8 tahun. Saya memang wakil daerah Halul Rajah untuk Quran. Okey, tilawah ke hafazan? Tilawah lah. Tilawah. Lepas tu masa tingkatan 5 saya wakil Melaka untuk kebangsaan lah. Oh, itu ceritanya Kori juga ni. Sebab tu Mi, kalau menyanyi kan, ada kawan orang kata, Dakmi tu tengok menyanyi, suara sampai ke langit. Dia ada orang tanya, Dakmi pakai suara mana? Saya kata, suara anugerah Allah. Dia kata suara perut ke suara ni kan? Saya kata, dia pakai suara anugerah Allah. Jadi bila menyanyi, dia sampai ke langit, pergi sampai ke dinding, pecah dinding kan. Kalau kita tengok lagu yang apa Tangisan Sebatang Tamar tu kan, ramailah yang minat lagu tu Mi. Okey, nak tanya, sekolah menengah mewakili Melaka dalam majlis tilawah sekolah-sekolah. Sekolah kebangsaan. Pernah mendapat tempat tak panjang tempoh tu? Sekolah untuk kebangsaan saya tak pernah dapat lah, kalah. Tapi tak apa, sentiasa mewakili lah akhirnya. Sekali tu je. Sebab tapi untuk peringkat Melaka dan daerah, sebab Melaka ada 3 daerah saja. Daripada sampaikan ustaz-ustaz satu Melaka, sekolah-sekolah satu Melaka tu dah kenal kami 3 orang. Sebab yang daripada Jasin dah confirm Mir Munir nama dia. Yang Mir daripada Munir? Melaka, Mir Munir. Oh, bukan Mir Hazil. Mir Hazil dia tengah rehat. Mir Munir. Jasin, Abdullah dekat Melaka Tengah. Halul Rajah Dakmi. So kita orang akan bertemu setiap tahun Ustaz. Tak nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni 3 orang. Sampai lalas sekali guru-guru Quran yang jumpa kami pun cakap, kamu berhentilah setahun, boleh tak bagi orang lain pula. Mana bagi laluan pada orang lain pula Tapi tak boleh juga. Iyalah, dah wakil. Dah sekolah dah Johan, mesti wakil daerah. Daerah dah ni pergi wakil negeri kan? Betul. Okey, masa ada satu cerita tu, sekolah menengah sepapat tu, zaman kami sekolah tu dirasmikan. Masa tu Menteri Pendidikan ialah Pak Lah. Oh, okey. Tahun 80-an tu? Tahun 86 maksudnya. 85 kot. Okey. Pak Lah jadi Menteri Pendidikan. Pendidikan. Pelajaran. Jadi masa tu Pak Lah merasmikan apa? Taklah. Dia rasmikan saya baca Quran. Sebab tu saya boleh ingat. Oh, itu ceritanya. Okey. Lepas sekolah kemudian, waktu bila yang kata boleh menyanyi ni? Kita terlibat Al-Quran, biasa jadi Qori. Tiba-tiba jadi penyanyi. Macam mana ni? Masa form 6. Pecah rahsia sikit. Aduh. Form 5 Ustaz. Saya punya result form 5 SPM sangat teruk. Okey. Sebabnya masa form 5 tu saya trial saya bagus. Sangat bagus. Tapi saya memang bila masa SPM tu saya memang tak nak ambil. Sangat saya tak nak jawab sangat. Sebab saya tahu kalau lepas form 5 saya tak lagi di mana juga. Ayah tak bagi? Ya? Ayah tak bagi? Masa tu saya cari fikir. Tapi saya rupanya lepas form 5 tu lah yang paling penting untuk nak pergi ke universiti dan sebagainya. Jadi saya terpaksa. Orang lain semua terkejut. Kenapa saya tak lepas? Cakap, okeylah silap saya kan. Jadi saya kena ambil form 6 lah.
Rupanya bila saya ambil form 6, saya antara student awal di sekolah Datuk Nur Syed yang ambil form 6 aliran sains. Sebab Datuk Nur Syed. Negeri Sembilan. Melaka, Alor Gajah. Oh, Melaka. Okey. Zaman saya tu adalah tahun pertama form 6 science stream, aliran sains. Biasanya form 6 ni aliran sastra kan? Form 6 sains tulen. Okey. Jaga anak Melayu ambil tu. Memang payahlah. Payah. Itu MBA form 6. Dia ada fizik, dia ada kimia, dia ada bio, dia ada admath, dia ada mat modern. Lepas tu dia ada bahasa Malaysia, tu je. Ada 6. Aduh, dengan admath form 6 ni, kepala yang ada rambut jadi tak ada rambut tau. Kita je lah member. Dia punya susah. Okey. Saya sekejap lah. Dalam tingkat saya rasa saya dah buat kesilapan. Saya belak pada sekolah tu. Sekolah tu saya cakap dengan Abah, saya nak pergi ambil form 6 ni lah. Sastra tapi tak boleh pergi mana-mana sekolah. Sebab masa dah tutup, saya kena ambil yang ni lah, private lah. Masa private tu lah di situ. Sebab sekolah private tu betul-betul depan Rastel, Alor Gajah. Kat situ saya jumpa semua. Okey. Situ yang kata menyanyi tu? Sebelum tu lagi, form 5 tu saya dah start jumpa dah kawan-kawan saya ni. Yang East tu. Okey, maksudnya dah form kumpulan East waktu tu? Belum. Form 5 tu masa kita dah form tapi bukan nama East. Nama Opera. Sebab masa tu, dia terbalik saya lompat dia punya cerita. Masa saya form 5 tu, kita orang ni dihantar oleh setiap wakil-wakil sekolah mana-mana student-student yang memang top student. Okey. Yang top student untuk pergi belajar dengan GPMS. GPMS bagi free. Oh, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Zaman tu ada tak? Ustaz ada dapat? Gitu. Ada. Ada kan? Ada. Dari situlah saya jumpa Fauzi. Fauzi sekarang tak salah saya dia jadi saintis. Saya jumpa saya jumpa Johari Abdul Rahman. Johari Abdul Rahman ni sekarang ni orang besar kat TMB Ustaz. Oh, dekat TMB? TMB Malaysia, orang besar. PMB, Permodalan Nasional Berhad? Tenaga Nasional. Oh, malam-malam baru saya interview pengurusi Tenaga Nasional Berhad. Saya sebut nama dia, confirm dia boleh kenal. Tak apalah, hidden dulu, jangan sebut. Lepas tu siapa lagi? Syahrir ada kat Australia sekarang. Okey, ni antara grup East lah ni. Opera. Lepas tu Rashdan Rahmat sekali dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada di Honda Alor Gajah. Dia kerja kat situ. Jadi saya Okey Mi, kita nak di situ bermulanya menyanyi. Di situ mula menyanyi. Okey, kumpulan opera ni membawa genre apa waktu tu? Rock? Memang rock je lah, tak ada benda lain lah. Ada main lagu SYJ tak Mi? Ada main lagu SYJ tak? Lebih pada tu Ustaz. Metallica dengan apa semua sekali. Zaman lebih lagi. Battle of the Rock, Battle of the Band. Ya. Zaman thrash metal kat waktu tu. Zaman thrash metal, betul. Macam Slayer, macam apa, Venom. Itu yang kita dengar pun Ustaz zaman tu. Iyalah. Gila pergi pinjam video. Ingat dulu video tu kita pinjam VHS kan. Masukkan dalam kau nak tengok konsert. Pergi sewa RM2 3 hari lah, RM2 sehari kau macam tu lah kan. Betul. Sekarang tak ada lah benda-benda gitu. Tak ada. YouTube je. Dulu kita orang ni sewa video tu nak tengok apa. Saya lepas SRP nak tengok cerita Jackie Chan kan. Sewa cerita Jackie Chan. RM2 tonton. Betul RM2. Betul RM2. RM2 3 hari. 3 hari. Lepas tu hantar balik, tukar balik di kedai Cina kan. Cina je ada buat bisnes ni. Ada kad tu. Ada kad. Aduh, itu ceritanya. Okey, masa tu tengok-tengok jadi video luar negara jadi satu influence kepada kumpulan opera waktu tu untuk kira ni lah. Tapi tak ada single, tak ada apa, tak ada album lah. Tak ada. Kita orang masuk pertandingan je. Nak jadikan cerita tak, rupanya 5-5 ni semua saudara. Apa dia? 5-5 ni semua saudara mara. Sebab Alor Gajah, Melaka dengan Negeri Sembilan ni dia ikut perut tau. Dia engkau perut mana? Suku, dia ikut suku. Oh, suku.
Jadi balik rumah saya tanyalah abah. Abah cakap kau pergi mana? Abah cakap Melaka, mak cakap Negeri Sembilan. Saya elok tu. Kan? Mi, kita nak ambil ni. Apa nama ni kata kawan saya yang berada di Doha, Qatar tu. Salam Ustaz Zul dan Dakmi, barakallah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dia sekejap lagi dia akan buka puasa ni dalam pukul 11, makna pukul 6 sana. Yalah macam ni Mekah lah, ada kurang kan. 5 jam. 5 jam lah. Dekat Doha, Qatar. 5 jam ke? Nanti dia reply, nanti kita tengok. Kemudian ada juga ni Maria Jane. Test lagu raya satu. Oh, minta lagu raya. Kejap lagi lah. Oh, tengah borak ni. Kejap lagi. Okey. Seronok tadi. Yang kumpulan opera. Masa bila pergi pada East, mana orang sama ke opera dengan East? Selepas Form 6. Selepas Form 6 tu kita dah start untuk nak betul-betul dah. Dan kita ada manager seorang masa tu start yang memang kita tak boleh tapi kita ada satu orang ni dia kelas Form 6 lah. Dia anak orang kaya. Daknan tu. Daknan. Dia anak orang kaya je. Dia lah yang belanja kita orang semua, jamming apa semua, Melaka lah, Negeri Sembilan lah, Tampin lah. Oh. Nanti lah. Sampailah bila Syahril masuk, Syahril kata dia ada buat recording company lah. Okay. Dia kata jomlah buat. Bila buat tu jumpa ada satu orang tu nama dia Abang Syahril, apa lupa nama dia. Nama betul ni. So, kita orang sampai ke sana kita konflik lah lepas tu sebabnya yang ada yang masa nak lakar tu ada yang dah kena pergi universiti, ada yang dah kena sambung kerja dan sebagainya sebab lepas habis Form 6 tu itu yang berlaku. 19. Saya pun dapat result time tu. Bila dah dapat result, saya stop, tetap tak ada sambung, aku nak main muzik lah. Oh, okey. Di situ pertukaran anggota dan pertukaran nama. Oh, daripada opera pergi pada East lah? Betul. Lagu yang dimainkan oleh kumpulan East waktu itu yang sentiasa kalau jamming wajib lagu ni wajib. Lagu orang lain. Lagu orang lain, bukan lagu East, lagu orang lain. Yang lagu yang jadi satu influence mana minat. Lagu dia panjang, tajuk dia Keepers of the Seven Keys. Apa dia? Keepers of the Seven Keys. Keepers of the Seven Keys daripada kumpulan Halloween. Oh, itu. Dulu saya ingat pasal kita range umur tak beza, 2 tahun je. Jadi dia bila jamming sama ada kumpulan Halloween, kumpulan daripada Jepun tu apa? Daripada Jepun apa nama tu ya? Allahumma salli ala sayyidina. Adalah yang tu kan yang bahasa Jepun. Dayu Loudness. Lagu She Wants to Run. Tu kan lagu kan. Apa tajuk tak ingat dah. Heavy Chain. Heavy Chain. Heavy Chain. Itu nak tercabuk nak tekak ni tau nyanyi waktu tu kan. Pasal dia pakai nak kata falsetto pun tak falsetto juga tapi dia orang belah saja. Lepas tu Master of Puppet tu main-main lah. Oh, okey. Kill Em All. Kill Em All, Master of Puppet. Kemudian lagu Metallica satu lagi Seek and Destroy tu. Bukan Seek and Destroy, ada satu lagi. Dia punya apa nama dia tu? Dia mulakan tengah. Alah, lupa dah, tak kejap lagi lah kan. Kalau lagu Melayu memang lagu SYJ orang timur memang kena main. Oh, okey. Jepun pandang ke barat. Itu kalau masuk bilik jamming memang nyanyi ya. Kan. Okey Mi. Kami main lagu Rusty Blade. Rusty Blade. Baru ni dalam episod yang ke-9 bersama dengan Yanzin dalam Sembang Legend. Panggil Yanzin. Rusty Blade lagu apa? Ikrar Perwira. Ikrar Perwira lah, tak ada lagu lain. Dia Ikrar Perwira tu dia ada nama dia 786 Ikrar Perwira ke apa? Betul. Lagu dia 5 lagu je. Dia album dia tu dia combine dengan satu artis apa entah agak tiba-tiba macam tu. Kan.
Waktu tu memang kalau siapa macam peminat Iron Maiden sikit akan pergi kepada Ikrar Perwira. Macam siapa minat Metallica sikit pun dia pergi kepada SYJ waktu tu. SYJ lah kira macam left handed dia pergi more tu Iron Maiden. Kan Iron Maiden. Okey. Masa dengan kumpulan Pearl ada lagu sendiri ke? Ada album? Ya. Ada album? East. East. East ada 2 album. Tahun 1991 Zali Kamari yang produce. Okay. 96 saya produce. Okay. Generasi Metal. Masa Generasi Metal tu tinggal kami 3 orang Saya, Acu ni dia orang Pahang. Lepas tu Rashidan 3 orang ni. Okay. Acu tu sebagai gitaris? Gitaris, Shidan drum, saya nyanyi main gitar sekali lah. Lepas tu di tahun 94, 95. Lepas itu yang menyebabkan saya tak ni lah. Saya tak pusing belakang lah, tak pandang belakang. Dia orang semua lepas tu balik, dia kata dia orang ni lah. Ada hal masing-masing lah. Mungkin waktu tu tahun 95 dia market dah menjadi macam slow untuk kumpulan-kumpulan rock sebab dah timbul lagi kumpulan hip hop ni. Hip hop, dangdut masa tu. Dangdut dan kumpulan-kumpulan yang kita katakan yang slow rock. Dia tak berapa rock sangat. Dia macam cinta-cinta sikit kan. Okey, Mi. Ya. Ada daripada grup WhatsApp saya ni minta sedikit Dakmi nyanyikan lagu Tangisan Sebatang Kamar. Sekejap, saya ambil gitar jap. Ambil gitar. Ini tuan-tuan dan puan, live bersama dengan Dakmi. Jarang kita boleh dengar dia nyanyi live. Kalau nak nyanyi kena bayar. Sekarang siapa yang nak bayar? Siapa yang nak bayar sebab dia tu tak tahu macam mana cara nak jual kita punya bakat. Okey. Tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan Dakmi sebenarnya, sahabat saya, seorang dulu artis rock dengan genre-nya heavy metal. Tapi sekarang sudah berada pada generasi, kita katakan karya-karyanya sudah berada pada Islamic punya konten lah. Islamic punya konten. Dan sekejap lagi kita dengar salah satu daripada lagu yang begitu menyentuh hati, menyentuh perasaan saya dengan suara dan juga lirik serta lagu yang dibuat oleh Dakmi ini. Kita dengar Tangisan Sebatang Kamar. Itu dia. Tangisan Sebatang Kamar. Boleh Mi, boleh. Janji ada chorus. Dia chord dia C sharp minor tapi nak pegang C sharp minor malas tu. Ya. Okey. Dus sedang itulah ratapan si kecil yang rindu belayar dan perhatian yang mendambakan kasih dan sayang dari seorang insan yang penyayang. Tangisan itu dari sebatang kamar yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Betapa kerasnya hatiku ini untuk menghargai perjuanganmu. Betapa angkuhnya diriku ini untuk menghargai pengorbanan
menjadi sebatang damal yang menangis rindu kepadamu, ya Rasulullah. Biarlah aku hanya sebatang damal, namun dapat bersamamu di dalam syurga. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kena keuzurannya. Okey. Oh, Ming. Menusuk masuk ke hati, Ming. Alhamdulillah. Dia menusuk, Ming. Terima kasih, Ming. Kerana Sama-sama. menyumbangkan satu lagu untuk kita pada malam ini. Ramai yang tengah menunggu untuk dengar lagu berkenaan ni. Okey, lagu ni lirik dibuat oleh siapa? Saudara Itu Lara. Itu Lara, dan lagu dibuat oleh Dakmi sendiri lah. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Dia punya, dan lagu ni memang ada juara apa-apa, dapat anugerah tak ni? Kalau untuk carta nasyid di IKIM FM, dia start masuk sebagai pencalonan. Minggu depan ni dia terus nombor 1 dan sampai habis carta tu dia tetap nombor 1 di situ. Kemudian kemudian dia tak salah saya selama 34 minggu, Ustaz. 34 minggu Betul kan saya kalau saya salah lah. Ya, Kemudian tu dia dapat best song, dia dapat best lirik, best performance, lagu paling lama dalam carta, live performance yang terbaik dalam anugerah IKIM Nasyid, anugerah Nasyid IKIM FM. 6 anugerah dapat masa tu. Okey, masa tu buat di PICC. PICC kan, saya ada waktu tu. Ya, Ustaz. Saya pergi dengan Afi Utopia. Mana Afi tak masuk malam ni. Okey, Ming, kita baca. Macam mana rasa? Okey, rasa maksudnya apa? Masa perform tu? Oi, saya mengalai mata, Ming, serius cakap. Allah Rabbi. Dengan situasi propnya, dengan cara Dakmi nyanyi, kemudian ada juga itu bersama sekali atas pentas, kalau tak silap saya waktu tu. Kan, Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar. Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar yang ada bersama-sama di atas, kemudian cara penyampaian penuh perasaan, very deep pada saya, menyentuh perasaan. Saya tengok di kombinasi penyampaian Dakmi dengan lirik yang disampaikan itu, memang kita terbayang-bayang apa yang berlaku kepada sebatang tamar itu. Yang begitu mengasihi Nabi SAW. Terima kasih kerana bagi lagu tu kepada kita orang semua. Oh, dia menyentuh perasaan. Okey. Okey, Ming, nak baca ni. Mali ada tulis lagi ni. Okey, tu dia tulis. Dah baca tak? Okey. Oh, la ilaha illallah. Okey. Betul. Kan? Dia masa tu Mali ni kumpulan Mediana. Okey. Mediana tu. Zali Kamari selalu guna dia. Ya tu. Dia Mediana tu. Melayu, India, Cina. Mediana. Mi. Mediana tu vokalis dia. Ni apa nama tu yang sekarang nyanyi lagu dengan Napak tu, apa nama? Amalina tu apa nama? Oh, dia. Dia lah. La haula wala quwwata illa billah. Apa nama budak tu? Tak tahu, tak ingat dah. Santes. Santes. Santes lah menyanyi untuk lagu kumpulan Mediana. Okey, nanti nak jumpa dia balik, ada duduk borak dengan dia balik. Tu nanti lepas PKP ni, kita jumpa Mali pergi studio lah. Kita orang hari satu malam Ahad ada kat studio tu. Studio kat mana? Studio dekat Bandar Seri Mahkota. Dekat dekat Bangi lah. Masuk exit nak pergi ke kuis tu kan. Okey, tahu. Kuis tu masuk kuis tu ada satu studio yang kita selalu duduk kat situ.
Hari Sabtu malam minggu, kadang-kadang sampai pukul 3, pukul 4 pagi. Tak apa, situ ada hotel kan? Ada. Ada, memang ada. Bawa Zaujah pergi makan-makan. Cantik. Stay hotel kat situ, dia biar tidur, kita borak lah. Borak lah, tak ada hal. Ada studio kat atas tu boleh jamming lah. Dia jamming, lepas tu borak yang banyak. Jamming sikit je, borak banyak. Minum-minum ke bawah tu ada kedai mamak. Dulu lah cantik. kan. Cantik. Nanti kita pergi. Okey, saya nak perdengarkan juga pada malam ini lagu yang arrangekan muzik dia oleh Mali ya. Yang saya nyanyi tapi ini raw ya, belum mixing, belum mastering ya. Okey. Tapi saya nak perdengarkan dulu. Okey, tajuk dia Kasihku Tercipta, bukan tercipta kasihku. Itu Rasi Blik. Itu Rasi Blik. Tercipta kasihku ni, Kasihku Tercipta. Okey, cantik. Silakan. Okey, kita dengarkan juga. Lirik saya buat dan lagu kawan saya Nasir Hassan Badar Kelantan dan juga saya membuat lagu ni. Okey. Baik. Kita dengar. Terjebis ingatanmu, tak antika ku dibuai palsu oleh mimpi indah mewarnai fana. Dan ku pasti aku meniti langkah curang berbekal kesilapan yang silam, dan ku damba kasihmu dalam doaku. Segalanya adalah dari kehilafanku, ya Tuhanku. Ampunilah hamba-Mu, padamu ku bersujud bersama titisan air mata keinsafan. Terimalah taubatku. Adalah dari kehilafanku, ya Tuhanku. Ampunilah hamba-Mu, padamu ku bersujud bersama titisan air mata keinsafan. Terimalah taubatku. Di saat ini aku memohon hidayah-Mu dan petunjuk ke jalan ridha-Mu. Kasihku tercipta
dalam sakinahmu. Okey Mi. Chorus dia baik ya. Tapi lagu ni belum auto tune, belum mixing apa belum lagi. Tak siap Chorus lagi, dia baik. tak siap lagi. Ya. Chorus dia baik, chorus dia. Hmm. Na, 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 na. Dia ada hook kat situ. Ya, ada hook tapi itu saya dah improvise sikit. Kalau ikutkan yang asal dia na 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 na. Tapi saya dah improvise sikit lah. Itu pada asalnya. Tapi ni ada rekod balik lah. Tapi sebagai promosi awal kepada viewers kita, nanti akan keluar lagu Kasihku Tercipta. Kasihku Tercipta yang akan insyaAllah lepas COVID-19 ataupun lepas PKP ni kita akan buat dia punya MV lah, video music bersama dengan Mali lah. Mali dan grup ada satu grup lah tapi kita belum verify nama apa kan, tapi setakat ni nama dia Kelambus Band lah. Kelambu. Pasal semua pakai kelambu. Nak cerita segan. Setakat ni lah. Tapi idea tu Mali yang buat Kelambus Band. Dia nak nampak moderate sikit, letak KLAMBUZZ lah. Jadi Klambaz. Dia sekarang dia memang kena istilah dia memang kena naked. Kena macam tu. Kena macam tu. Jadi orang tanya, kau grup apa? Kelambuz. Baik kita ingat masa kita kecil dulu kan, kelambu ni memang kalau orang ada kelambu memang kaya lah pakai kelambu. Pasal tak payah pakai ubat nyamuk kan. Ubat nyamuk, aduh letih. Dulu pakai ubat nyamuk Fumakila lah apa jenis bagai-bagai ubat nyamuk. Jadi bagi orang pakai kelambu, tapi istilah sekarang kelambu kain plekat lah, kain sagu. Pakai kelambu. Jadi kalau buat show nanti semua kena pakai kain plekat. Itu yang saya bayangkan keadaan macam tu kan. Tapi good idea juga. Tapi sebutan kalau orang putih sebab jadi Klambaz kan, Klambaz. Aduh. Okey Mi, kita nak sambung borak kita kejap. Kita pun tak banyak masa dah ni. Okey. Tiba-tiba daripada East pergi kepada satu genre kita katakan death metal lah. Iaitu barongan punya. Macam mana boleh terlibat dengan barongan tu? Barongan ni sebenarnya saya baru balik. Ni ceritanya saya baru balik pada Turki. Okey. Saya ke Turki sebab saya buat masa tu tahun daripada 96 tu, daripada East tu sampai ke barongan ni tahun 2001. 5 tahun dia punya transaction ni, apa yang berlaku lah. So daripada tahun 96 tu sampai tahun 2001 tu banyak kerja-kerja studio saya buat start, dan benda tu memang time tu tangan saya menjadi. Sama ada saya produce ataupun saya assist produce ataupun saya jadi engineer kat situ. Okay. So, dia orang kawan-kawan ni dia lihat oh budak ni Muhammad ni boleh buat kerja, boleh nyanyi, boleh itu, boleh ini kan. Daripada satu studio ke satu studio saya pergi. Saya kerja lah. Last sekali saya ditugaskan untuk pergi ke Turki sebab untuk settlekan hal filem Muhammad The Last Prophet. Oh, itu terbitan mana ni? Dia muwafak daripada Turki, tapi Turki bagi license kepada Flash Studio untuk dia adaptasi ke bahasa Malaysia. So license untuk kat Malaysia ni dia Flash Studio buat lah. So apa yang kita kena buat ialah kita kena alih bahasa daripada bahasa Turki ke bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia. So benda tu lepas tu nak adaptasi balik, record balik semula ke dalam bentuk yang tu lah untuk dipasarkan lah kat Malaysia. So apa yang 8 bulan. Oh, di sana? Tak, di Malaysia saya buat kerja ni 8 bulan, siang dan malam. Kami bersama dengan satu orang lagi engineer, kita buat semua. So what happened rupanya selama 8 bulan kita buat tu, itu merupakan benda yang kalau dari sisi perniagaan dia orang untung lah, sebab dia orang target setahun. Dia orang target setahun untuk projek tu. So kita manage untuk buat untuk 8 bulan. So lepas 8 bulan
Dia kata okey kalau macam tu nak cepat sikit lagi nak pergi Turki lah. Di Turki saya buat kerja semua kat Turki. Rupanya kerja-kerja saya tu dia orang tengok. Kawan-kawan yang lain tu semua tengok. So bila saya balik daripada Turki, saya terus lepak dekat Nora Studio, kepunyaan siapa ni? Lah musician pencipta lagu dahsyat ni daripada Kelantan ni. Oh, Eddie Hamid? Bukan, ada seorang lagi. Eddie Hamid kan? Nova. Oh, Syahri Amri. Syahri Amri. So saya sampai ke sana, rupanya dia orang ni tengah bincang untuk nak buat satu grup. Sebab mereka ni adalah pemuzik-pemuzik amok. Dia orang cakap kalau dengar amok dia orang tak dapat apa-apa kan. Sebab amok tu sebenarnya hanya bandi orang. Bandi je lah. Dia orang hanya musician. Itu kata dia orang lah. Kalau salah tolong betulkan saya lah. Dah sebab dah jadi sejarah saya cerita lah. Kemudian bila saya buka je pintu studio, dia tengok saya, ni lah dia. Apa hal? buat band jom. Band apa? Trash lah. Buat trash lah. Cakap, saya tengok dia orang depan atas bawah. Kau kan rock and roll lah, bukannya kau heavy metal lah. Heavy metal lain, rock and roll lain. Sebab saya cakap, kau nak buat apa cakap? Nak buat macam amok tu cakap. Okey. Cakap, ngamuk boleh lah, semua musician akan boleh main. Dia boleh limit, tapi untuk kalau betul-betul nak buat band, nak form band lah. Form band, dia kena betul-betul ada rasa dia tu. Baru dia boleh jadi, dia tak boleh main-main dia. So, kita ambil masa, okey tak apalah. Ambil masa dalam 3 bulan kenal each other semuanya kan. Masa tu drama tak ada. Kita main aja apa yang ada. Last kali, saya cakap dengan dia, kita nak buat ni sampai peringkat mana? Dia kata nak sampai album lah. Bila sampai album, siapa yang nak kita ni? Muka semua pecah rumah. Kan? Ada lah, dia kata dia jumpa ada satu mama. Rupanya dia jumpa Eric Leo ni, dia dulu bekas BMG-nya orang lah. So dia orang Eric baru form satu company namanya Jam Records. So, Jam Records lah. So Jam Records dia invite Eric datang tengok. So what happen sebenarnya? Ini kali pertama lah saya cerita ni Ustaz. Eric nak saya seorang. Eric nak saya seorang, Eric tak nak orang lain. Tapi saya cakap tak boleh lah. Macam tu Eric cakap, please lah. Tak boleh. Yang pasal yang form ni dia orang, bukan saya. Cakap, okey kalau you sayang, okey tak apalah. Sign lah. Sign dengan jumlah yang sangat besar. Dia punya nilai dia masa tu besar gila. Bagi saya terkejut. Saya tak boleh tahu lah sekarang. Tak boleh? Tak boleh lah. LHDN nanti kejar. At that time, 2001, kita pun tak tahu. So kita sign, kita buat album. Album tu jadi macam tu. Sebab tu album tu jadi macam tu. Sebab kita tak fikir tentang kita perlu cari duit dan sebagainya. Kita dah ada. Untuk saya pada ketika tu, saya boleh rasakan saya punya apa yang saya dapat tu boleh dalam 10 bulan boleh secure saya punya kehidupan lah. Banyak. Saya concentrate. So saya concentrate. Bila concentrate itu yang dapat barongan. Muzik dia macam tu sampai masa kami recording tu, masuk satu orang musician dahsyat ni. Dia masuk, dia datang, dia tengok. Ni apa ni? Dia kata. Muzik lah. Muzik apa tak? Saya cerita lah muzik ni. Dia dengar sekali. Ni baru rock. Buat terus. Dia kata. Adalah Datuk lah. Dah Datuk dah sekarang musician tu. Tak sebut nama lah kan. Tak payahlah. Dia kata, dia acknowledge lah benda tu. Dia kata apa yang kau buat ni betul lah. Muziknya. So daripada situ lah kita belajar. Dapat and then barongan sepatutnya boleh sampai ke luar negara Ustaz. Tapi saya tarik handbrake. Sebab masa tu saya dah rasa macam I need something yang tranquil lah. Transaction tu berlaku tau masa umur kita 33, 34. Itulah Allah kata, Nabi kata. Dia tiba-tiba datang Ustaz. Bukan kita cari tau. Memang. Saya kena panggil. Macam saya kena panggil. Macam dia kena tarik yang macam tu memang. Yang istilah saya ni tuan guru saya kata tu, tuan guru saya dah almarhum kan. Kamu ni istilah ni kena siap. Macam kena siap. Kalau kamu tak datang juga habis kamu. Hidup kamu akan teruk. Tapi betul lah Ustaz. Kalau saya teruskan juga bila saya tengok perjalanan sebenarnya, tak boleh buat. Sebab bapak kita memang daripada aliran ini kan, kita kena tak boleh malukan keluarga kita. Kadang-kadang barakah doa
mak ayah tu? Salah satu sebab kenapa saya stop rock, sebab mak saya, arwah mak. Okay. Arwah mak Okay. beritahu dekat abah. Arwah mak beritahu dekat abah. Cakaplah dengan Dak Mi tu, kalau nak main muzik sangat, mainlah muzik yang ada. Mak cakap Negeri Sembilan. Cakaplah dengan Dak Mi tu, main muzik kalau nak sangat pun mainlah muzik yang ada sebut-sebut nama Allah. Abah cakap kat saya. So, kebetulan time tu pula, time tu pula nasyid keluar. Betul lah masa tu. Masa tu dia dah industri nasyid pula menjadi perhatian. Yes. So itulah mana kita katakan macam satu peralihan lah. Peralihan daripada heavy metal lah. Kita tak boleh nak explain macam mana rasa itu, Ustaz. Kita tak boleh nak explain. So, saya antara orang pertama kalau dikatakan orang hijrah, siapa cakap dengan saya gitu Syam kami Ghazi cakap saya. Okay. Kau ni orang pertama yang hijrah ni. Kau dalam rock kau yang pertama dia cakap. Ya ke cakap? Ya dia. Aku tak tahulah hijrah tu apa lah, tapi aku rasa macam aku kena tarik. 2 tahun setengah saya tak pegang apa alat muzik. Saya stay dekat Terengganu. Mana dekat pondok tu Kat pondok. Kat pondok tu pun dia bukan ajar apa sangat pun Ustaz. Dia ajar kita asas solat lagi balik. Ya. Maknanya kita katakan bila Allah Ta'ala telah pilih tu, tak dapat tahan lagi. Tak dapat. Mana dia dah terfikir bercelaru dalam ni, aku mesti pergi, mesti berubah, mesti kan. Dia ada satu, kan, dia ada jenis satu macam kita tak boleh cerita kat orang lah benda tu. Bukan saya yang cari. Benda tu tarik saya terus. Itu benda dia Allah Rabbi. Ya, mana ini berkat doa ibu, berkat doa orang-orang yang sayang kepada kita lah kan. Saya rasa berkat doa mak ayah. Tapi sebenarnya Ustaz, tempat tu adalah rupanya selepas saya dah keluar dari tempat tu, baru saya tahu itu tempat moyang saya dulu duduk. Subhanallah. Mana moyang tu yang kata moyang yang jadi yang pergi sana pergi Terengganu daripada Melaka tu kan? Said Muhammad nama dia. Jadi ramailah saudara jumpa kan tu? Tak ramai yang tahu cerita tu Ustaz. Sebab tempat tu dulu pernah jadi wabak, ramai yang mati dan selepas tu berlaku. Okey, Mali ada tulis lagi ni. Itu dia. Tu. Ayalah tu. Awak dah meninggal dah. Stone ada lagi. Ada lagi. Stone ada lagi. Dah lama tak jumpa dah. Yalah itu. Arwah awak tahun lepas tak salah saya. Meninggal. Lama dah Ustaz. Lama 2 tahun lepas ke? Lama. Rasa macam setahun 2 kan? Tapi dah lama. Rasa macam setahun 2. Itu pasal apa? Api Utopia beritahu dia kata awak kat hospital dia kata. Lepas tu tak tahu tahun bila, tak ingat lah. Masa tu kan. Saya antara orang yang terakhir jumpa dia masih kat hospital. Saya ingat lagi dia punya perkataan last kali masa sebelum kita nak balik tu. Saya Babe drama, lepas tu seorang lagi siapa kan? Tak ingat lah. Bada kepala baba. Don't worry, be happy. Dia kat macam tu. Last sebelum meninggal lah. Last sebelum dia meninggal. 3 hari lepas tu dia meninggal. Okey, itulah sahabat-sahabat kita yang sudah pergi. Kita mohon juga kepada sahabat-sahabat kita ni, semoga roh tu berada pada tempat yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tengah menunggu di alam barzah, diterangi alam barzah tu kan. Kemudian kita katakan dibesarkan, tak terhimpit kan. Mudah-mudahan kita doa yang baik-baik saja. Tu ni, okey Mi. Okey, sepanjang penglibatan Dak Mi, kita pun di penghujung dah ni. Okey, saya rasa ada anugerah di anugerah industri muzik yang dimenangi. Apa anugerah tu ni? Selain daripada IKIM, ada anugerah ni. Ya, saya. Itu AIM. Itu apa dah sebagai? Producer untuk Robani. Album Maulaya. Masa tu arwah Ustaz Asri ada lagi ya, Mi? Ada. Ada kan? Itu selepas tahun masa tu 2000 berapa? 2008. 2008. Tapi saya tak dapat ambil piala dekat atas masa tu sebab masa tu saya dengan anak saya tengah perform dekat World Music Festival. Okey. Dia orang call, anggota Rabani call. Dia panggil saya Cik Mi. Cik Mi, kat mana? Cakap belakang pentas. Cepat naik ambil award. Ambil award apa tu kejap lagi nak perform.
Saya kebetulan memang nak naik atas pentas, nak perform dekat World Music Festival lah, side by side dengan berapa belas grup. Masa tu tak salah saya, grup sebelah saya tu daripada Perancis. Kita orang kat sini. So setengah jam. Dia macam okay, you habis setengah jam. Lepas tu sambung balik. Lepas tu combine 15 minit. Oh ya. Jadi perjalanannya begitu, kita katakan ada colourful, daripada seorang kori kemudian pergi kepada penyanyi sebuah kumpulan, 2-3 buah kumpulan yang masa tu tak masuk lagi mainstream, kemudian masuk mainstream, kemudian pergi kepada heavy metal, tiba-tiba pula terus pergi kepada irama ketuhanan, kan. Okey, selepas keluar daripada Barongan tu, yang album yang pertama? Album pertama? Barongan ke apa? Tak, apa nama ni, dengan sendiri selepas daripada keluar daripada Barongan. 2014. Okey, 2014 album pertama yang ada lagu tadi tu, lagu Tangisan Sebatang Tamar tu dalam album yang kedua. Album yang tu lah. Album pertama yang tu. 7 Petala Langit. Dalam tu juga, album pertama juga. Oh, dalam tu juga. Dan 7 Petala Langit menjadi soundtrack kepada filem 7 Petala Langit ya. 7 Petala Cinta. 7 Petala Cinta. Pasal langit dulu ada lagu Zarina kan, Langit Ketujuh. Langit ketujuh sememang. Tu ingatkan lagu tu kan. Aduh, jadi macam 7 petala langit. Kan orang cakap dulu, oh pergi 7 petala langit, 7 petala bumi kan. Cerita Ramli banyak macam tu. Okey Mi, apa nama ni, kita dah sampai penghujung. Okey, last kata-kata daripada Dakmi, bagi semangat, bagi perangsang ataupun apa yang Dakmi kata sepanjang tempoh kita Ramadan ini, penghujung Ramadan dah, tinggal ada 2-3 hari lagi untuk kita sambut raya, dan Ramadan bakal meninggalkan kita. Kita tak tahu tahun depan kita masih jumpa lagi dengan Ramadan, dan kita minta Dakmi bagi nasihat, motivasi ataupun pengharapan terhadap situasi-situasi begini. Silakan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah dekat Ustaz, sebab Ustaz jemput kat saya untuk saya orang yang tidak ada apa-apa. Sama lah kita, tak ada apa-apa. Saya tak ada apa ucapan Ustaz, tapi saya nak doa. Okey, silakan. Doa Saidina Hasan. Okey. Tapi dalam bahasa Malaysia boleh? Boleh. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wahai Allah, campakkanlah ke dalam hatiku harapan pergantungan kepadamu, dan putuskan harapanku kepada selain daripadamu, sehingga aku tidak menaruh harapan kepada seseorang selainmu. Ya Allah, apa yang aku lemah dari mendapatkannya, apa yang amalanku cuai dalam melakukannya, apa yang keinginanku tidak pernah berhenti untuk mengecapinya, apa yang permintaanku tidak pernah sampai kepadanya, dan tidak pernah keluar dari lidahku untuk mengucapkannya, iaitu daripada perkara yang engkau berikan kepada seseorang dari kalangan mereka yang terdahulu dan yang terkemudian, berupa keyakinan, maka engkau khususkanlah ia kepadaku, wahai Tuhan bagi sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan buah tangan terbaru Dakmi ialah lagu Munajat ni. Ya, lagu Munajat. Tapi semalam kalau siapa tengok teledrama Remuk, itu pun lagu saya juga. Oh, yelah, kita pun dengar macam, tapi dinyanyikan sendiri oleh Dakmi kan? Memang muzik saya. Okey. Boleh nyanyi tak? Remuk di hati ini memikirkan kenangan yang kita lewati. Masa tak akan kembali seperti dulu. Tuhan berilah ku kekuatan untuk menangani hidup saat ini. Tuhan ampunilah
aku bersalah. Okey, terima kasih Mi. Sama. Di atas sumbangan lagu apa nama ni, kawan-kawan mengubah rindu orang yang nak mendengar. Nak mendengar lagi boleh tengok kat YouTube. Boleh, insya-Allah. Okey Mi, terima kasih banyak Yes. kerana bersama-sama dalam live saya ni. Amin. Apa nama ni, mudah-mudahan pertamanya saya doakan Dak Mi panjang umur dan penuh barakat. Umur itu digunakan untuk ke jalan dakwah. Dan Amin. juga yang keduanya ialah diberi kesihatan yang berpanjangan selama umur, selama masa, dan diberikan rezeki yang tidak pernah putus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah melimpah ruah, insya-Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan berada dalam ketenangan dan juga kebahagiaan. Itu insya-Allah. Kita doakan. Okey, terima kasih Mi. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih juga pada terima kasih juga para viewers yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah dalam 3 hari nanti, 2-3 hari dia akan view makin bertambah dengan share kan. Jadi insyaAllah kepada viewers pada hari ini, viewers pada hari esok, viewers pada hari lusa. Jadi kita doakan mudah-mudahan semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan pecutan terakhir kita bulan Ramadan ini, tinggal 2-3 hari lagi. Mudah-mudahan kita bertemu dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar, insyaAllah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.